Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey. So, jom kita lihat apa yang WTI ni nak buat dekat kita lagi Kalau kita lihat ni sekarang ni isu peperangan dekat Ukraine dia semakin hari semakin teruk, semakin hari semakin mengganas lah, semakin hari semakin mengganas. So untuk kita jadi trader ni, kita kena behave lah. Waktu ni adalah waktu yang terbaik untuk kita nak behave. Ada kita nak berehat ataupun kita nak mencari entry-entry yang possibility ataupun lebih selamat. So kalau kita ingat, kalau kita faham peperangan akan menyebabkan sesuatu harga menjadi lebih ganas, dan saya pernah kongsikan berkenaan dengan spread. Spread terjadi bila market ni tengah huru-hara. Market ni sepatutnya, kalau kita lihat kita punya broker ICM, yang kita faham, bila kita faham broker ICM ni adalah harga spread yang terendah. So untuk sekarang ni dia jadi spread yang tinggi, 35 to 40 daripada segi spread sahajalah. Sebab apa? Isu-isu di belakang tabir. So sekarang ni isu-isu di belakang tabir kita adalah Ukraine tengah nak start war lah, bagai apalah semua. So bagi saya potential yang macam ni lebih terbaik untuk kita mencari entry position buy lah. So bagi saya entry position buy adalah entry yang paling terbaik. Tapi untuk kita nak dapat buy ni kena bersabar sikit lah. Sebab apa? Sebab market kebiasaannya mungkin tak boleh nak turun, dan mungkin juga boleh juga nak turun. So apa yang kita buat sebagai seorang trader ni, kita tunggu dia datang kepada kita. So kalau kita buka di time frame daily, so kita ada satu resistance yang di break sebelum ni. Okey, ada satu resistance yang di break dan belum matang retest kalau tak silap saya lah. So dia break dan terus pergi meninggalkan kita tanpa ambil order kita. So ini adalah di daily daripada segi resistance yang di break. So kalau kita buka di H4 pula, okey, kalau kita buka di H4, kita ada satu resistance dekat sini yang telah di break. Okey, telah di break dan telah membuat satu retracement lah. Waktu retracement ni adalah kawasan yang mana yang dia dah ambil order. So saya tukar color yang berbeza untuk memudahkan kita. So saya letak warna hijau. Okey. So ini juga adalah resistance di time frame H4 yang telah di break dan belum matang retest. So sekarang ni kita ada H4 dan daily. So dekat sini kita tak perlu tanda. Sebab apa? Kita tak perlu tanda. Kita nak tanda pun boleh, kita tak nak tanda pun boleh juga. Tak ada masalah. Okey, kita buka dekat time frame H1. So kalau kita buka di time frame H1, kita ada resistance dekat atas pula. Kita ada resistance dekat atas ni pula. Tapi apa yang membezakan dia? Ada yang break retest, ada yang break tak retest. So kita buka yang ni warna merah. Okey, kita tengok dekat sini. Sini ada satu resistance, sini ada satu resistance. Okey, so kita punya kawasan untuk kita mencari entry position buy yang selamat adalah di kawasan sini sahaja. Yang kawasan yang saya buat penandaan. So ini adalah kawasan yang selamat untuk kita mencari entry position buy sekiranya ada rejection lah. So untuk sekarang kita lihat, okey. So ni pada ni hijau ni warna tak comel sangat lah, sebab warna dia agak muram. Jadi saya tukar warna ni lah. Nampak menarik sikit kan color ni kan. Nampak menarik sikit kan warna ni. Okay, so kita lihat dekat sini.
So kita lihat, so ini adalah kawasan untuk kita mencari entry position buy lah. Kalau kita masuk buy dekat kawasan atas ni, sekejap kita terjun nanya Pak Karim. Jadi kita kena tunggu dia datang. At least kalau tanya pendapat saya, saya akan tunggu dekat harga paling bawah. Sebab sini ada kawasan engulfing, bullish engulfing yang masih belum lagi datang retest. Sebelum ni adalah setup untuk sell, tapi dia dimakan oleh sebelah kiri kita ni lah. Sebelah kiri yang merah memakan biru, biru memakan merah. So ini adalah kawasan yang paling menarik untuk saya nak masuk entry position buy lah. Kalau saya nak masuk untuk buy, dan ini adalah kawasan yang paling saya akan tunggu. Okey, itu adalah paling saya tunggu. So saya akan buang saya punya horizontal line. Sebab saya dah jumpa kawasan yang terbaik untuk saya untuk mencari entry position lah. Untuk sekarang ni kita kena relax, yang market ni naik ke turun ke, buat apa ke. Sebab apa? Dia agak risiko sebab isu belakang tabir lah. Kita masuk buy, sekejap kita terjun. Kita masuk sell, sekejap kita naik. Jadi yang terbaik bagi saya adalah kita mencari kawasan yang lebih selamat. So untuk korang nak masuk sell, korang ada confirmation yang korang nak masuk sell, dan boleh sahaja. Tapi kalau korang tak ada confirmation, so dielokkan untuk korang berehat dan menunggu dia datang. So ini adalah apa yang saya nampak untuk saya nak mencari entry position buy. Dan ini yang kedua yang saya nampak. Sini ada satu, sini ada dua, sini ada tiga, sini ada empat, sini ada 5, sini ada 6, sini ada 7. So apa yang saya buat ni sebenarnya saya pun tak tahu apa yang saya buat. Sebenarnya apa yang saya nampak dekat sini adalah market dah membuat satu penurunan, dan membuat satu penurunan yang barulah. Selepas itu market ni pecah dekat kawasan atas ni, dan membuat satu kenaikan yang baru melebihi kenaikan sebelum. So lepas tu dia pecah lagi yang pertama. So level yang pertama ni, okey, level yang pertama ni, okey, ni level yang pertama. Ini adalah level yang kedua dia. Yang ini adalah level ketiga, level keempat, level kelima, level keenam, dan level ketujuh. Tapi bukan macam tu sebenarnya kalau nak buat benda ni. So ini adalah macam ni. 5, 7 pergi dekat sini, 6 pergi dekat sini, 5 pergi dekat sini, 4 pergi dekat atas, 3 pergi dekat bawah, 2 pergi sini. So ini adalah level 1. So ini adalah penurunan yang pertama, ini adalah penurunan pertama, dan lepas tu harga terus turun dan harga terus turun. So ini adalah low, ini adalah high low kita. So dia membreaking dia punya structure dekat sini. Sini adalah high dia, dan membuat satu lagi kenaikan dan melebihi level pertama punya penurunan. So apa yang saya boleh bagi tahu dekat korang adalah korang menunggu dekat kawasan sini, dan sekiranya ada rejection dan membuat satu restructure market. Restructure market adalah dia membuat support level yang terbaru, dia naik sekejap, turun balik. Waktu tu baru kita akan entry lah. So kita tak paksa untuk market ni, sebab sentimen di belakang tabir tu membuatkan kita jadi goyah untuk kita mencari entry position lah. So dekat sini pun kita boleh cari entry position buy sekiranya dia tembus dekat level yang saya tanda tu. Tapi sekiranya dia tak pecah, jadi korang boleh cari confirmation yang lain untuk korang mencari entry position buy. Sekiranya sampai dekat sini korang nak buat tarik ABC buy ke, korang nak buat apa ke, terpulang untuk korang. Okay, so ini apa yang saya boleh kongsikan untuk korang. So semoga apa yang saya kongsikan ada manfaat, dan korang boleh lihat sendiri apa yang market nak buat hari ni. So kalau kita melihat dekat time frame daily ni, sebenarnya kalau kita lihat market ni dah ada first, second and third touch.
So sekarang ni sepatutnya dia kena turun dululah. Kalau ikutkan dia punya cara, dia perlu turun. Tapi disebabkan keadaan di belakang tabir menyebabkan market ni tak boleh nak turun. Jadi apa yang saya boleh syorkan, jalan yang terbaik adalah korang mencari entry position buy di bawah. Lebih selamat actually, sebab kita punya keadaan ni dalam keadaan yang market yang akan buat kenaikan lagi lah. So kalau tanya pendapat saya akan cenderung untuk mencari entry position buy lah. So sekiranya ada sesiapa yang nak mencari entry sell, korang kena make sure korang ada trading plan, kenapa korang masuk sell, dekat mana korang nak cut loss dan sebagainya lah. Sebab kita akan tertipu dengan keadaan market beginilah. So jalan yang terbaik bagi saya, pendapat sekupang saya adalah mencari entry position buy di bawah lebih terbaik, sebab dia masih lagi ingin membuat satu kenaikan lah. Sebab apa, kita tengok dekat daily lah. Kita tengok dekat daily tadi, dia breaking dia punya resistance yang tertinggi. So dia ada potential yang untuk market ni nak membuat kenaikan lagi. So untuk market nak turun lebih jauh, jadi saya buat balik. Okay, untuk market nak turun lebih jauh, first kali market ni kena break level dekat sini. So ini adalah kawasan yang market perlu turun dan break, barulah market ni boleh terus turun dan terus turun. Tapi selagi mana dia masih berada dekat kawasan atas ni, adalah kawasan restructure market, iaitu resistance yang dipecahkan dan membuat satu structure yang baru, support yang baru. So kita lihat gambar yang saya buat tadi. So actually gambar tu lebih kurang sahajalah. So apa yang saya nak syorkan dekat korang adalah mencari entry position buy di area sini untuk lebih selamat. So kalau kita buka dekat time frame H1 dan H4, sebenarnya dekat kawasan yang sama juga yang kita buat tadi. Okay, cuma kita dapat dekat zone yang besar, jadi dia akan jadi lebih besar lah. So perlu berhati-hati dalam memilih entry position korang. So ini adalah last defender sebelum market nak turun lebih jauh. So ini adalah last barrier untuk korang nak masuk entry position buy. So ini adalah last barrier untuk korang nak masuk entry position buy. Dan sekiranya market open dekat bawah support level ni, so korang boleh standby untuk next cari position buy. Korang berada dekat kawasan bawah. So ni adalah kawasan restructure market. So ini adalah kawasan yang korang boleh mencari entry position seterusnya. So saya buang saya punya horizontal line dan saya akan buat satu zone yang mungkin menarik hati untuk korang lah. Untuk korang nak mencari entry position seterusnya lah. So kawasan ni saya dah cuba kecilkan. Kawasan ni untuk korang mencari entry position. Mencari lah, bukan terus pending order. Mencari maksudnya korang kena menunggu price action dan membuat setup reversal kesukaan korang. So ini apa yang saya boleh kongsikan lah. So sementara dia masih berada dekat atas ni, sama ada korang nak scalping sell ataupun korang nak menunggu dia datang. So itu adalah pilihan di tangan anda. So kita ada lebih kurang dalam 447 pip untuk market nak turun sebelum market nak membuat kenaikan. So kalau korang ada peluang untuk korang nak masuk sell dan korang nampak kenapa korang masuk sell dan dekat mana korang punya segi stop loss, dan insya-Allah korang boleh masuk. Tapi kalau korang tak ada apa-apa berkenaan macam tu, lebih baik korang lepak tepi, tenang-tenang, relax, buat peace, tunggu dekat kawasan bawah. So itu saja perkongsian saya untuk pagi ni, geng. So assalamualaikum dan selamat petang. Selamat pagi, selamat petang pula.